A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat meneruskan yaitu majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, seorang ulama hadis yang lahir pada kurun salaf pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah. Dalam usianya sekitar 70 tahun. InsyaAllah kita berada pada majlis yang terakhir, yaitu pada bab yang terakhir di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini, yaitu pada bab yang ke-56. Bab yang ke-56 adalah bab penutup daripada jumlah keseluruhan bab yang dihimpunkan, diletakkan di dalam kitab ini oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, yaitu babu ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Itu bab yang telah datang pada menyatakan tentang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Fil manam maknanya ketika seseorang itu tidur. Jadi melihat sesuatu ketika tidur itu maka dinamakan mimpi. Jadi bab ini jelas, yaitu merupakan satu penegasan ataupun merupakan satu pengkhususan salah satu aspek yang berkaitan dengan kepribadian Nabi SAW, yaitu seseorang itu dapat melihat Rasulullah SAW setelah kewafatan Nabi SAW, di mana yaitu ketika seseorang itu tidur, dan bertemunya dengan Nabi SAW itu adalah dalam keadaan tidur menerusi mimpi. Jadi betapa cerdas dan bijaksananya Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah meletakkan bab yang terakhir ini sebagai bab penutup untuk menunjukkan kepada kita bahawa bab mimpi ini merupakan salah satu bab yang ada kaitan dengan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang khususnya yang datang setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana untuk memastikan bahawa sesiapa sahaja yang mendakwa bahawa dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, maka hendaklah dipastikan bahawa dakwaannya itu adalah benar. Maka tak lain dan tak bukannya adalah dengan setelah dia menelusuri dan mempelajari kitab ini daripada awal bab sampai akhir bab, akan memberikan satu kaedah yang sangat agung dan kukuh untuk memastikan sesiapa saja yang mendakwa bahawa dia melihat Nabi SAW dalam mimpi itu benar ataupun salah. Kerana melihat Nabi SAW di dalam mimpi itu nanti akan dapat diukur, dinilai, ditimbang dengan apa-apa yang telah dinyatakan di dalam kitab ini, khususnya daripada bab yang pertama, yaitu
ya bab yang telah menjelaskan tentang ya fizikal Nabi SAW. Maka bila Nabi SAW yang didakwanya dia lihat di dalam mimpi itu, maka dapatlah ditimbang dengan ciri-ciri yang telah disebut ya di dalam kitab ini, khususnya pada bab yang pertama, iaitu babu maja'a fi khalqi Rasulullah SAW, tentang tinggi Nabi SAW, bagaimana ya rambut Nabi SAW, bagaimana kulit Nabi SAW, bagaimana bahu Nabi SAW, ya, dan seumpamanya. Maka dengan itu ya, orang yang sama ada dia sendiri yang mengaku ataupun dia menyampaikan pada orang lain, kedua-dua pihak itu boleh menimbangnya. Ya, sebagaimana nanti yang akan dipaparkan di dalam bab ini, di mana ada dua contoh daripada para tabi'in yang mengaku bahawa mereka telah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu nikmat yang sangat agung. Ya, khususnya bagi kita ini yang tak pernah ya berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ini bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia adalah merupakan salah satu daripada al-mubasyirat, yakni khabar yang baik menerusi mimpi. Jadi mimpi secara umumnya adalah realiti masa tidur. Ya, mimpi adalah realiti masa tidur, dan mimpi itu ada nilainya di sisi syariat. Ya, dan Nabi SAW menjelaskan bahawa mimpi itu ada 3 jenis. Ya, biasanya kita sebut ya mimpi. Semua orang pernah bermimpi. Ya, dan pelbagai mimpi. Ya, dan mimpi-mimpi itu datang daripada 3 jenis. Sebagaimana kata Nabi SAW, ar-ru'ya thalathun. Ya, mimpi itu ada 3 jenis. Far-ru'ya salihatu busyra minallah. Ya. Maka mimpi yang pertama adalah iaitu sebagai satu khabar gembira daripada Allah. Ini mimpi yang memberikan kebaikan, khabar gembira, manfaat bagi orang yang bermimpi. Yang keduanya adalah waru'ya tuhzinu minasyaitan. Ya. Yang kedua, mimpi yang dicetuskan, mimpi yang tidak elok, yang datang daripada syaitan. Waru'ya ya, mimma yuhaddithul mar'u nafsah. Yang ketiga iaitu mimpi yang terbit daripada cetusan jiwa seseorang. Jadi sebab tu orang kata ya, mimpi itu adalah mainan tidur. Tu. Ya. Mimpi macam-macam lah. Ya, mimpi berkelah lah. Ya, mimpi makan buah-buahan yang sedap dan sebagainya. Itu contoh. Ya. Jadi mimpi ada 3 jenis. Mimpi yang datang daripada Allah Ta'ala, dan mimpi yang datang daripada gangguan syaitan, dan mimpi yang terbit daripada cetusan jiwa. Ya. Dan mimpi yang dikaitkan dengan tajuk ini adalah mimpi yang datang daripada Allah Ta'ala, kerana dia adalah mimpi yang baik. Ya. Sebab itu Nabi SAW ya, di antara perkara yang dialami oleh Nabi SAW adalah Nabi juga bermimpi. Ya. Dan mimpi Nabi SAW itu adalah ya wahyu. Adapun mimpi kita ya tidak mendatangkan ya, tidak menjadi hukum. Ya, mimpi seseorang itu tidak menjadi hukum. Ya, maknanya mimpi ya tidak boleh mendatangkan hukum yang baru ataupun syariat yang baru. Jadi mimpi ya, kerana apa? Kerana agama telah sempurna. Baik, ini kalau perbahasan tentang mimpi panjang sekali, cuma ringkasan gitu. Ya. Jadi mimpi itu benar adanya. Ya. Dan mimpi-mimpi yang merupakan khabar baik ini adalah ya mimpi-mimpi yang memberikan faedah kepada pemiliknya atau kepada orang lain. Sehingga ada orang yang Allah berikan keistimewaan, mereka itu ya memiliki keistimewaan boleh mentadbir mimpi, menafsirkan mimpi. Seperti di antara para ulama tabi'in yang terkenal yang nanti akan disebut di dalam bahagian yang terakhir, iaitu Imam Ibnu Sirin radhiyallahu anhu. Dia ya seorang yang mahir dalam membuat penafsiran atau takbir mimpi. Dan Nabi SAW sendiri ya di dalam hadis-hadis pun ada disebut. Imam Bukhari rahimahullah buat satu bab tentang takbir mimpi. Ya, Nabi SAW sendiri adalah pentadbir mimpi yang terhadap mimpi para sahabat. Sebab itu ketika Nabi SAW ya setelah selesai solat, Nabi SAW ya sering bertanya kepada para sahabat, ada sesiapa tak yang bermimpi pada malam ini? Lalu Nabi SAW akan memberikan ya takbir mimpi, apa makna yang dimimpi oleh para sahabat tersebut. Ya, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sebagainya.
Ya, ini dibahaskan oleh para ulama di dalam buku-buku khusus yang menjelaskan tentang mimpi. Sebab ada mimpi yang sesuai syariat, ada mimpi yang melanggari syariat. Ya, jadi mimpi adalah perkara yang pasti akan berlaku pada setiap orang. Ya, setiap orang akan bermimpi. Cuma mimpinya itu adalah adakah mimpi yang termasuk dari daripada salah satu tiga mimpi yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi mimpi melihat Nabi SAW adalah nikmat yang sungguh agung bagi sesiapa saja yang Allah berikan nikmat itu. Baik, itu secara ringkas. Sekarang kita langsung saja masuk pada hadis, ya, yang pertama di dalam bab ini, di mana Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah memaparkan 8 hadis. 8 hadis khusus menjelaskan tentang mimpi, yang kesemua hadis itu adalah bernada sama, dan di situ diberikan contoh. Ya, sebenarnya sepanjang perjalanan sejarah, ya, kita akan melihat ramai sekali di antara para ulama yang mengkisahkan bahawa mereka pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, atau dikhabarkan orang lain bermimpi tentang ulama tersebut, ya, memberikan khabar gembira, ya, tentang orang-orang tertentu. Ya, contohnya Nabi SAW, ya, ada seseorang bermimpi dan bertanya pada Nabi SAW, ya, siapa yang patut aku ikut di antara si A dan si B di zaman itu. Ya, maka Nabi SAW menyebut, ikutlah si B. Dan begitulah seterusnya. Baik, Syakir baca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-imam al-hafiz al-faqih Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Babu ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna asy-syaitan la yatamatsalu bi. Baik, hadis yang ke-406, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, sesiapa yang melihat aku, ya, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. Baik, teruskan. Sebab hadis-hadis yang sama kita gabungkan sekali, kemudian kita buat huraian. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. Baik, hadis yang kedua iaitu hadis yang ke-407, yaitu dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak dapat menjelma, ya, atau beliau bersabda tidak dapat menyerupaiku. Baik, hadis yang ke-408. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Khalaf bin Khalifah an Abi Malik al-Ashja'i an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Qala Abu Isa wa Abu Malik hadha huwa Sa'd bin Tariq bin Ashyam wa Tariq bin Ashyam huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits. سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن الحريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. Baik, hadis yang ketiga dalam bab ini, di mana, ya, dari Abu Malik al-Asja'i dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku. Baik, ini adalah 3 hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW yang berbeza, membawa maksud yang sama tentang tajuk ini yang berkaitan dengan mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Di mana hadis yang pertama iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Di mana di sini disebut faedah pada hadis ini iaitu mimpi bertemu dengan Nabi SAW adalah benar adanya. Ya, dan boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Kerana hadis menyebut tidak mengkhususkan kepada sesiapa, disebut barang siapa. Maknanya lafaznya umum, siapa saja. Sama ada yang muslim atau yang kafir. Ya, sama ada yang masih kecil, yang dewasa, lelaki atau perempuan, semua orang. Ya, dengan izin Allah Taala maka seseorang itu ya akan diberikan nikmat dapat dia bermimpi bertemu Nabi SAW. Dan setiap orang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW itu dalam bentuk yang pelbagai, sesuai dengan pribadi yang sedang bermimpi itu. Ya, ada orang kafir yang bermimpi bertemu Nabi SAW, dengan itu mereka mendapat hidayah dan mereka masuk Islam. Ya, dan itu berlaku. Ya, ada orang yang ahli maksiat, kemudian dia bermimpi dengan Nabi SAW, lalu dengan itu dia bertaubat, dia kembali menjadi seorang Muslim yang taat. Ya. Dan kebanyakannya adalah orang-orang yang soleh yang bermimpi, khususnya di kalangan para ulama. Khusus lagi ya para ulama atau sesiapa saja yang ya melibatkan dirinya dengan ilmu hadis, iaitu penyampaian hadis-hadis Nabi SAW, dekat sekali mereka. Maka ini di antara orang-orang yang ya sering ya bertemu dengan Nabi SAW. Begitu juga sesiapa saja yang Allah kehendaki. Baik. Jadi itu faedah yang pertama. Yang keduanya, ya, syaitan ya terhalang ya dan tidak mampu sekali-kali untuk menyerupai Nabi SAW dalam bentuk wajahnya yang persis. Ya. Jadi ya, namun begitu syaitan boleh saja mengaku. Dia boleh mengaku, mendakwa bahawa dia adalah Nabi SAW ketika dia datang di dalam mimpi seseorang. Inilah dia pentingnya tajuk ini. Ya, sebab itu bila seseorang mengaku dia melihat Nabi SAW, ditanya dulu. Ya, ditanyanya bagaimana? Senang saja, sifatkan ya Nabi SAW yang kamu mimpi itu. Lalu dia menyebut sekian dan sekian. Kemudian bila ditapis dengan apa yang dipaparkan dalam hadis-hadis, khususnya dalam kitab Syama'il ini, ya straightforward dah tahu dah benar atau tidak. Ya, kalau dia kata Nabi SAW itu orangnya rendah, ya, badannya gempal, ya, kulitnya putih melepak macam susu, itu bukan sah, itu bukan Nabi SAW. Ya, itu ya bukan sekali-kali, sebab menyelisihi sifat-sifat Nabi SAW yang dinyatakan di dalam hadis. Ya. Jadi syaitan tak akan sekali-kali ya dapat menyerupai Nabi SAW secara persis. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa apa? Hadis ini juga menjelaskan tentang Nabi SAW bukan hanya terjaga di waktu hidupnya oleh Allah Ta'ala, bahkan sesudah kewafatannya pun Allah jaga Nabi SAW daripada tipu daya kejahatan syaitan. Laknatullah. Ya. Baik. Kemudian faedah lagi daripada hadis ini adalah ya, iaitu syaitan ya, dia tak pernah putus asa untuk menyesatkan manusia, ya, untuk menipu manusia. Hatta di dalam mimpi pun dia masuk dan cuba untuk merosakkan manusia. Ya, sebab itu di antara jalan dapat menyesatkan umat manusia adalah menerusi mimpi dengan mengaku-ngaku dia adalah Nabi SAW. Ya, bagaimana? Ada orang mendakwa dia melihat Nabi SAW datang dan memberikan amalan-amalan tertentu khusus bagi dia. Ya, kemudian dengan amalan-amalan itu maka dia ajak orang untuk beramal dengannya. Padahal syariat Islam itu telah sempurna. Ini contoh. Ya, kita telah dicukupkan dengan apa yang telah dicukupkan oleh Nabi SAW. Baik. Jadi dalam hadis ini juga menjelaskan bahawa ya, yang dapat dilihat oleh seseorang itu terhadap Nabi SAW adalah dalam keadaan tidur. Ya, bukan di dalam keadaan jaga. Dia kata saya berjalan itu hari dekat suatu tempat, tiba-tiba saya jumpa Nabi SAW datang bersalam dengan saya. Itu adalah dakwaan yang batil. Baik, tiga-tiga hadis ini menyebutkan ya, iaitu barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka sungguh dia melihatku. Ya, maksudnya iaitu memang dia lihat Nabi SAW seolah-olah Nabi SAW itu seperti ketika mana Nabi SAW hidup. Ya. Tapi dia lihat itu di mana? Dalam mimpi. Ya. Baik, hadis yang ke-4, 409.
قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه كان يشبهه. Baik, hadis yang keempat iaitu datang daripada Ibnu Abbas. Aku katakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, hadis ini datang Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. Ini sama dengan hadis yang sebelum ini. Ini datang daripada Abu Hurairah, iaitu datang daripada iaitu Asim bin Kulayb. Dia berkata, ayahku bercerita padaku bahawa ia mendengar. Maknanya Kulayb radhiyallahu anhu mendengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa, ya, sesiapa yang melihat Nabi SAW dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku. Maknanya sama seperti yang Nabi SAW ketika hidup, yang ketika wafat, sama saja. Kalau dia bermimpi jumpa, memang sama, itulah Nabi SAW. Dan dibuat penegasan. Setiap hadis tadi semuanya diiringi dengan penegasan, iaitu, ya, fa inna syaitan la yatamatsaluni. Ya, sesungguh syaitan tak akan dapat menyerupaiku. Ya, sebelum tu disebut adalah lafaz fa inna syaitan la yatasawwar. Ya, tak. Syaitan tak dapat datang menjelma. Ya, dia buat ijaz macam mana pun dia takkan boleh untuk menyerupai Nabi SAW. Kerana dia terlarang untuk, ya, melakukan hal tersebut. Tapi dia boleh apa tadi? Mendakwa. Ya, dia boleh mendakwa. Itu kena ingat. Sebab itu banyak orang tertipu, ya, dengan syaitan, disebabkan syaitan mendakwa dan dia tidak klarifikasi dengan orang lain. Ya, betul ke yang aku jumpa tu adalah Nabi, atau sebenarnya adalah syaitan. Baik, kemudian, ya, ayahku berkata, yakni Kulayb, ya, radhiyallahu anhu berkata, aku khabarkan hal tersebut kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, aku berkata padanya, sesungguhnya aku telah melihat Nabi SAW. Ya, dia dah dengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dia khabarkan juga kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kulayb ini adalah seorang tabi'in, dan dia bertemu dengan kedua-dua sahabat Nabi SAW ini. Kemudian di situ yang istimewanya apa? Setelah dia mendengar hadis tersebut, dia berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya aku telah melihat Nabi SAW. Ya, maknanya dia telah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kulayb tu, dia nyatakan pada Ibnu Abbas. Dan aku mengingat Al-Hasan bin Ali. Ya, maknanya bahawa dia juga pernah bertemu dengan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Jadi 3 sahabat yang dia temui. Ya, lalu aku katakan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, aku menyerupakan Nabi SAW dengan Al-Hasan. Maknanya dalam mimpi aku itu, aku lihat Nabi SAW, wajahnya mirip seperti Al-Hasan, cucu Nabi SAW. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Al-Hasan menyerupai Nabi SAW. Maknanya benar mimpi Kulayb itu. Jadi faedah daripada hadis ini yang pertama, iaitu, ya, Kulayb, salah seorang tabi'in, datang bertemu dengan 2 sahabat ini, ya, untuk memaklumkan bahawa dia telah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dia bagi tahu. Ya, kenapa jumpa 2 para sahabat ni? Sebab 2 para sahabat ni adalah orang yang, ya, sangat dekat dengan Nabi SAW, sangat mengenali Nabi SAW. Kira-kira istilahnya, ya, daripada hujung rambut sampai ke kaki. Ya, semua aspek Nabi SAW mereka mengetahuinya. Ya, dan mereka di antara para sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan tentang pribadi Nabi SAW. Betul kan? Selain daripada Aisyah radhiyallahu anha, selain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam
ya, kitab ini yang telah berlalu kita lihat banyak sekali. Kemudian faedah daripada hadis ini adalah, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mendengar dakwaan Kulayb radhiyallahu an itu, seorang tabi'in, bermimpi bertemu Nabi SAW, ya, lalu menjelaskan, ya, membuat klarifikasi setelah fakta dan data yang didatangkan oleh Kulayb tadi. Kulayb kata, aku mimpi, tak cukup dekat tu. Dia kata, mimpi aku itu, ya, Nabi SAW itu seperti Al-Hasan. Dia datangkan fakta, ya, untuk menggambarkan tentang pribadi Nabi SAW. Sebab apa? Kulayb ini tabi'in, tak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Hasil daripada data yang dinyatakan oleh Kulayb radhiyallahu anhu itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun dia memastikan, ya, membuat pemastian pembenaran dengan katanya sesungguhnya Al-Hasan menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu ya, kata Ibnu Abbas ini, qad ra'aitu, sesungguhnya engkau telah melihat Nabi SAW. Ya, sungguh, ya, engkau telah melihat Nabi SAW. Benar mimpi kamu itu. Sebab apa? Ya, sebab wajah itu serupa dengan Al-Hasan radhiyallahu an. Ya. Jadi dalam bab ini kita dapat faedah lain, betapa telitinya, ya, para sahabat Nabi SAW, ya, terhadap sesiapa saja yang mendakwa bahawa mereka bertemu dengan Nabi SAW, mereka akan tanya dulu, ya, mereka akan memastikan dulu, dan mereka buat penegasan dulu, iaitu Nabi SAW, ya, syaitan tak akan sekali-kali dapat menyerupainya. Menunjukkan apa? Peringatan betapa terjaganya Nabi SAW. Dan faedah lain daripada hadis ini adalah, iaitu bolehnya seseorang itu menceritakan mimpi-mimpinya yang baik kepada orang lain. Tapi orang yang bagaimana? Orang lain yang, ya, orang lain yang tertentu, iaitu orang yang soleh, orang yang tidak mendatangkan fitnah, ya, maknanya ataupun orang yang ahlinya, ya. Sebab apa? Kadang-kadang kita sampaikan mimpi itu, dia akan memberikan takbirnya. Apa maksud mimpi itu? Jadi bila orang itu ahli di bidang itu, maka sudah tentu akan, ya, benar, ya, takbir mimpinya dan memberi manfaat kepada kita. Kalau tidak, barangkali akan mendatangkan perkara yang tak sepatutnya. Jadi boleh bercerita, ya, boleh bercerita pada seseorang, apatah lagi mimpi yang mimpi itu adalah mimpi yang berkaitan dengan dia bertemu dengan Nabi SAW. Ya, baik. Ini adalah faedah-faedah daripada, ya, hadis yang keempat tentang salah satu contoh, ya, antara tabi'in yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Baik, Syakir, hadis yang seterusnya, hadis yang ke 410. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Ibnu Abi Adi wa Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Auf bin Abi Jamilah an Yazid al-Farisi wa kana yaktubu al-masahif. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في المنام؟ قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى الأبيض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه وملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. Baik, hadis yang ke-5 di dalam bab ini, iaitu hadis yang, ya, yang datang daripada, iaitu Auf bin Abi Jamilah. Dia menceritakan daripada Yazid al-Farisi. Dia biasa menulis mushaf Al-Quran. Ia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW dalam mimpi pada masa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku berkata pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan,
ya, tidak dapat menyerupaiku, menyerupai Nabi SAW. Ya. Jadi inna syaitan la yastati'u an yatashabbaha bi. Ya, syaitan tak akan sekali-kali mampu. Ya, yastati', tak mampu dia untuk apa? Menyerupai Nabi SAW. Dia buat macam mana walaupun dia ijaz diri dia, tak akan mampu. Jadi faedah daripada ini juga menunjukkan bahawa syaitan dia boleh berupa. Ya, selain daripada dirinya yang asli itu, dia boleh merupa apa saja yang diizinkan oleh Allah. Satu aja dia tak boleh menyerupa, iaitu Nabi SAW. Persis sama. Tapi kita sebutlah tadi, dia mendakwa memang boleh untuk menipu orang. Ya. Jadi ya, Allah berikan keistimewaan pada syaitan ini, dia boleh merupa. Dan tak ada satu orang pun di antara kita yang pernah bertemu syaitan dalam bentuknya yang asli, yang dia boleh lakarkan gambar dan sebagainya. Itu semuanya ada pembohongan. Ya. Sebab tidak ada riwayat kecuali Nabi SAW sendiri, dia pernah ya melihat syaitan. Sebagaimana Nabi SAW juga Allah berikan keistimewaan pernah melihat malaikat dalam wujudnya yang asli, iaitu Jibril alaihissalam, yang memiliki 600 sayap yang sangat indah, memenuhi ufuk. Baik. Jadi ya, kemudian barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Baik, daripada 5 hadis ini semua menyebut apa? Melihat Nabi SAW dalam mimpi. Ya, bukan dalam jaga. Ya, bukan jaga macam kita ni. Nabi SAW wujud fizikal datang. Seperti dakwaan-dakwaan setengah orang, sehingga mereka menyediakan kerusi dan sebagainya. Ini semuanya kebatilan di atas kebatilan. Ya, ini penipuan. Ya, secara nyata di siang hari. Jangan sekali-kali mempercayai dakwaan-dakwaan mereka itu. Ya, baik. Apakah engkau boleh menceritakan, dapat tak kau ceritakan ciri-ciri orang yang kau lihat dalam mimpimu itu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi 2 orang tabi'in, ya. Yang tadi yang pertama Kulaib, iaitu ayah Asim rahimahullah, datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan berkata dia bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi, dan Ibnu Abbas cek dan menyatakan benar. Setelah dia menyatakan faktanya, iaitu ya bahawa Nabi SAW yang dia lihat di dalam mimpi itu menyerupai Al-Hasan. Ya, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma memiliki kemiripan dengan Nabi SAW dari beberapa aspek. Macam inilah kita ada anak. Anak kita salah satunya, ya anak-anak ni mesti atau cucu dia ada iras-iras dengan ayah dan datuknya, betul kan? Bukan secara keseluruhan, barangkali dari sudut wajahnya hampir sama, ya, ataupun daripada suaranya hampir sama, bentuk tubuh badannya hampir sama, atau rambutnya hampir sama. Ada ciri khusus bagi setiap orang itu. Ya, dan ada di antara mereka itu yang hampir-hampir sama, mirip. Begitulah kedua cucu Nabi SAW ini. Ya, dalam hadis yang lain disebut mereka, iaitu Al-Husain pun mirip pada Nabi SAW dalam aspek yang tertentu. Baik. Kemudian ya, dia pun menjawab, ya, iaitu Yazid Al-Farisi ini menjawab, ya, aku ceritakan ciri-cirinya kepadamu sebagai seorang di antara 2 orang. Dia kata yang aku mimpi tu, ya, iaitu ya seorang daripada 2 orang. Maknanya apa? Nabi SAW itu adalah pertengahan. Ya, kalau orang tu tinggi dan rendah, Nabi SAW pertengahan. Ini benar. Ya, tanda yang pertama ni benar, bahawa Nabi SAW tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, atau Nabi SAW itu tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Ya, pertengahan. Kemudian, ya, badan dan dagingnya ataupun kulit Nabi SAW itu, ya, kemerah-merahan, agak keputih-putihan. Ini kan kita dah tengok dalam bab ciri fizikal Nabi SAW, physical appearance. Ya. Kemudian mata Nabi SAW itu bercelak. Padahal Nabi SAW tak bercelak, seolah-olah bercelak, betul kan? Sebelum ni pun jelaskan begitu sifat Nabi SAW, sifat fizikal dia. Kemudian ketawanya Nabi SAW itu sangat indah, sangat menawan. Memang ciri Nabi SAW. Nabi, kita dah belajar dalam bab, ya, ketawa Nabi SAW, ya, senyum Nabi SAW. Kemudian wajah Nabi SAW itu, ya, paras mukanya indah. Wajah Nabi SAW itu, ya, indah. Maknanya apa? Bila Nabi SAW melihat seseorang, ceria, senyum yang terindah, Masya Allah. Ya. Tu. Leher Nabi SAW itu berisi. Leher Nabi SAW berisi. Ya. Kemudian Auf pun berkata, aku tidak tahu apa yang disebutkan bersama ciri-ciri itu. Maksudnya setakat tu je. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun berkata, seandainya engkau melihatnya dalam keadaan sedar, maka engkau tidak akan dapat menyebutkan ciri-cirinya lebih daripada itu. Maknanya apa? Persis sama. Apa yang kamu lihat dalam mimpi itu, kalau kamu bertemu dengan Nabi SAW, itulah dia. Sama. Tak ada kurang, tak ada lebih. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
Umar buat apa? Buat klarifikasi. Ya, buat apa? Buat penegasan, buat pembenaran. Pengesahan. Ya, verified. Yes. Your description about Prophet SAW, ya 100% comply. Ketika Nabi SAW hidup, seolah-olah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW di depannya, melihat, mengingat nostalgia masa lalu bersama dengan Nabi SAW. Betul kan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika itu kecil lagi, tapi sangat dekat dengan Nabi SAW, sehingga pernah membonceng di atas satu kenderaan. Ya, sehingga Nabi SAW bagi satu wasiat yang sangat agung, hadis yang sangat masyhur, terkenal sampai sekarang, besar faedah, yaitu ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku nak bagi kamu satu kalimat, nak ajar kamu. Baru besar pada anak kecil. Ya, kalau ikut dengan usia tak padan, tapi Nabi SAW ajar sejak kecil. Iaitu apa? Tauhid. Pentingnya tauhid ini ditanamkan di kalangan anak-anak bukan setelah dewasa, sejak kecil lagi, belum balik lagi. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajiduhu tujahaka, iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah, wa'lam anna Allah, seterusnya. Ya, sampailah yang terakhir. Sungguh hadis ini besar sekali faedahnya. Ya, sehingga disyarahkan secara panjang lebar berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan hak-hak Allah, iaitu hak apa? Hak ubudiyah. Ya, yang wajib hanya ditujukan kepada Allah. Ya, siapa yang merayakan? Seorang budak kecil, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang kemudian bila besar menjadi pakar rujuk para sahabat dan orang-orang yang datang sampai hari sekarang. Hadis-hadisnya sungguh besar manfaat. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia membuat klarifikasi, penegasan daripada statement yang dibuat oleh yaitu Yazid Al-Farisi radhiyallahu an. Beruntunglah ya Yazid Al-Farisi kerana telah melihat Nabi SAW dan dia dapat gambarkan ciri Nabi SAW secara komprehensif. Ya, jadi ini ya tabi'in yang kedua, yang mana telah membuat pengakuan melihat Nabi SAW dalam mimpi, dan dia mendapat ya pengesahan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dua tabi'in yang sezaman dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya menyampaikan berita yang gembira itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, dan kita sebut tadi Ibnu Abbas dijadikan salah satu rujukan kerana dia adalah alim kabir di zamannya. Ya. Baik, hadis yang ke-6 atau 411. Okay. Tadi ada 400, hadis 410 ada qala Abu Isa. Okey, sambung. Qala Abu Isa wa Yazid al-Farisi huwa Yazid bin al-Hurmuz wa huwa aqdamu min Yazid al-Raqashi wa rawa Yazid al-Farisi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ahadith wa Yazid al-Raqashi la yudrik Ibn Abbas wa huwa Yazid bin Aban al-Raqashi wa huwa yarwi an Anas bin Malik radhiyallahu wa Yazid al-Farisi wa Yazid al-Raqashi kilahuma min ahli al-Basrah wa Auf bin Abi Jamilah huwa Auf al-A'rabi. Baik, ini adalah penambahan daripada Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, iaitu menjelaskan tentang ya biografi secara ringkas siapa Yazid Al-Faris. Ya, iaitu dia adalah Yazid bin Hurmuz. Sebab apa? Ada lagi seorang namanya Yazid Ar-Raqashi. Ya, untuk membezakan di antara dua orang yang dinyatakan dalam hadis ini. Ini ya menunjukkan betapa ya Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita supaya jangan tersilap orang. Ini dibahas di mana ni? Di salah satu cabang daripada ilmu Al-Jarh wa Ta'dil, ataupun ilmu tentang perawi hadis. Ya, ataupun orang-orang yang terlibat di dalam rantaian sanad hadis. Baik, teruskan. Qala haddatsana Dawud bin Salmin al-Balkhi qala haddatsana Nadhr bin Shumail qala Auf al-A'rabi ana akbar min Qatadah. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن أمه قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. Baik, hadis yang ke-7 iaitu hadis yang ke-412, iaitu Abu Salamah berkata, Abu Qatadah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku yakni dalam mimpinya, maka sungguh ia telah benar-benar melihatku. Jadi
Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Mimpi bertemu Nabi SAW adalah ar-ru'ya as-salihah, iaitu mimpi yang sungguh mendatangkan kebaikan, ya, dan faedah yang sangat banyak. Dan mimpi melihat Nabi SAW adalah al-mubasyirat yang kita sebut di awal tadi, iaitu berita baik. Ya, berita baik, ya, bagi orang-orang yang soleh khususnya. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyirat. Qalu wa mal mubasyirat? Qal ar-ru'ya as-salihah. Tidak akan tinggal lagi daripada kenabian melainkan al-mubasyirat. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan dengan al-mubasyirat itu, wahai Rasulullah? Ya, maka jawab Nabi SAW adalah mimpi yang baik. Ini busyra lakum, ya, khabar gembira bagi kamu daripada pelbagai jurusan. Di antara khabar gembira, ya, khusus bagi seorang mukmin adalah dia, ya, memperolehi mimpi-mimpi yang baik. Jadi antara mimpi yang baik, ya, di antara mimpi-mimpi yang baik atau yang terbaik adalah dapat bertemu dengan Nabi SAW di dalam mimpi. Ya, sungguh ini satu nikmat yang sangat agung. Baik, teruskan. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني وإن الشيطان لا يتخيل بي وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. Baik, hadis yang ke-413 ataupun hadis yang ke-8 di dalam bab yang berkaitan dengan bermimpi dengan Nabi SAW di dalam tidur, datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. Ya, fa inna syaitan la yatakhayyalu bi. Tu, ya, orang takkan mimpi, syaitan takkan dapat masuk dalam mimpi, ya, seseorang dengan, ya, persis wajah Nabi SAW, ya, atau bentuk, ya, jasad Nabi SAW. Tapi dia boleh dakwa. Ni key point ni, ingat. Ya, boleh saja dia mendakwa dia adalah Nabi, padahal itu adalah pembohongan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, mimpi orang yang beriman itu adalah salah satu daripada 46 bahagian kenabian. Jadi hadis yang ke-8 ini yang merupakan hadis yang terakhir yang dimuatkan di dalam bab yang berkaitan dengan mimpi bertemu Nabi SAW, ya, iaitu menegaskan bahawa mimpi ini adalah salah satu daripada 46 bahagian kenabian. Ya. Apa maknanya? Yaitu Allah berikan keistimewaan bagi seorang Muslim. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan pada, ya, Nabi SAW ataupun Rasul-Rasul, ya, maka satu dia dapat pada mereka. Apa satu itu? Dapat bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dalam hadis lain ada disebut, ya, iaitu juzuk-juzuk keilmuan yang Allah anugerahkan kepada Nabi ataupun kenabian, khusus dalam kes ini adalah pada Nabi SAW. Ya, dalam hadis lain ada disebut, iaitu 45, 46, 47, 70 dan seumpamanya. Jadi para ulama sebut, riwayat menyebutkan, ya, juzuk itu yang berjumlah sekian-sekian itu menunjukkan, ya, bermaksud at-taksir, iaitu untuk menegaskan bahawa juzuk-juzuk kenabian itu sangat banyak, ya, bukan at-tahdid, iaitu pembatasan pada bilangan-bilangan tertentu. Jadi ini adalah hal yang berkaitan dengan keistimewaan. Kita dapat satu daripada sekian banyak kekhususan yang Allah anugerahkan kepada para anbiya, khususnya Nabi SAW. Jadi sebab itu barang siapa yang dapat bertemu dengan Nabi SAW, sungguh itu adalah nikmat yang sangat agung. Ya, dan dengan itulah semoga Allah berikan kita, ya, peluang untuk sepanjang usia kita dapat bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Ya, kerana ia merupakan al-mubasyirat. Dan, ya, para ulama telah menjelaskan bagaimana caranya untuk kita dapat bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Tak lain dan tak bukan, caranya adalah apa? Yang pertamanya, sebelum tidur mesti mengikut SOP Nabi SAW. Sunnah operating procedure Nabi SAW. Tidurnya dalam keadaan berwudu yang kita telah sebut sebelum ni, iaitu adab sebelum tidur. Ya, ketika mana kita mempelajari tentang sifat tidur Nabi SAW. Betul kan? Ada bab khusus tentang itu. Jadi sebab itu, dengan mempelajari daripada awal bab sampai akhir bab, ya, sehinggalah kewafatan Nabi SAW,
maka peluang seseorang itu untuk dapat bermimpi dengan Nabi SAW adalah sangat cerah sekali. Sebab apa? Sebab dia telah berinteraksi dengan seluruh hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Nabi SAW. Ya, dia telah mengetahui bagaimana tata cara untuk apa? Untuk contoh dalam berbicara, dia ikut cara Nabi SAW. Contoh dalam cara makan Nabi SAW, dia ikut cara Nabi SAW. Dalam cara iaitu zuhudnya Nabi SAW terhadap dunia, dia ikut cara Nabi SAW. Ya, dalam cara Nabi SAW tidur dan bangun, dia ikut cara Nabi SAW. Dalam dia berbicara, bermuamalah dengan orang lain, dia ikut cara Nabi SAW. Dalam beribadah kepada Nabi SAW, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW di samping yang wajib, dia ikut persis sama seperti Nabi SAW. Sampailah ke tidurnya, dia ikut cara Nabi SAW. Sampai bangunnya, dia ikut cara Nabi SAW. Maka sungguh itu akan membuka pintu seluas-luasnya untuk dia dianugerahkan oleh Allah SWT, untuk dia diberikan keistimewaan rezeki, iaitu dapat bermimpi Nabi SAW. Tidak ada cara lain. Ya, bukan dengan amalan itu, amalan ini, baca selawat sampai 1000 kali, ya, sampai 1 juta kali. Itu tidak dikenali dari sunnah Nabi SAW. Cukup dengan melakukan perkara itu, dan itulah yang ditegaskan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, memberi panduan kepada kita bagaimana nak mendapat mimpi yang ar-ru'ya as-salihah atau al-mubasyirat, atau ru'ya bertemu atau bermimpi dengan Nabi SAW, iaitu sesiapa yang ingin agar mimpinya sentiasa benar, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, hendaklah dia sentiasa jujur atau benar, memakan makanan yang halal, menjaga perintah dan tegahan Allah, tidur dalam keadaan suci, dan berzikir kepada Allah sehinggalah matanya terlelap. Nescaya mimpinya hampir tidak akan berdusta pada bila-bila masa pun. Ya, maknanya bukan hanya dia dapat bermimpi bertemu Nabi SAW, bahkan dapat bermimpi-mimpi yang mendatangkan faedah, mimpi-mimpi yang baik. Ya, baik. Jadi selesai sudah penjelasan tentang bab ini khusus yang berkaitan dengan iaitu bermimpi bertemu dengan Nabi SAW dalam tidur. Ya, penegasannya keywordnya adalah fil manam. Baik, alhamdulillah kita telah selesai mendengar hadis-hadis Nabi SAW, iaitu hadis Nabi SAW yang berjumlah 413 hadis. Baik, kemudian bab ini akan ditutup dengan 2 ungkapan daripada tabi'in. Ya, di sini kita akan lihat betapa cerdasnya Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi menutup kitab Syama'il Muhammadiyah ini dengan 2 perkataan. Yang 2 perkataan itu akan memberikan kaedah panduan yang sangat jelas, kukuh kepada kita dalam hal yang berkaitan dengan din, dalam hal yang berkaitan dengan agama ini. Baik, kita bacakan, iaitu asar yang pertama, iaitu daripada Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah. Baca sekali. قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. Baik. Asar yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, adalah daripada Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, di mana beliau berkata, jika kamu mendapat ujian, ibtila, jika kamu mendapat ujian dengan diangkat menjadi atau dilantik menjadi hakim pengadilan, maka berpegang teguhlah dengan athar. Jadi apa rasionalnya kenyataan ini dengan tajuk, dengan kitab Syama'il Muhammadiyah ini? Ya. Dan ini merupakan kesimpulan yang sangat tajam daripada Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah di dalam menutup kitab ini. Dengan asar yang pertama, di mana menyatakan tentang perkataan Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ini adalah seorang tabi'in yang lahir pada tahun 118 Hijrah dan meninggal pada tahun 181 Hijrah. Dan dia adalah seorang alim, seorang tabi'in yang sangat alim, seorang ahli ilmu, dan seorang yang sering berjihad, dan memiliki keutamaan yang sangat banyak, terkenal, sehingga di antara kitabnya yang ada sampai sekarang, iaitu kitab tentang zuhud, az-zuhud, seorang ulama yang sangat zuhud, dan pemberani yang bertempur di medan jihad. Iaitu perkataannya, jika kamu mendapat ujian
Ya, dengan diangkat menjadi hakim pengadilan, maka berpegang teguhlah dengan athar. Jadi di sini nak dijelaskan bahawa pesanan yang paling penting, ya, oleh ulama tabi'in adalah, iaitu agama ini adalah athar. Agama ini dia tegak di atas dalil. Apa saja yang dilakukan, ya, apa saja yang didakwa yang berkaitan dengan agama, hendaklah didatangkan dalil. Merujuk kepada bab dalam bab ini, bahawa sesiapa saja, contoh kaedah ini diaplikasinya pada seluruh bidang. Khususnya kaitan dengan bab ini, siapa saja yang mengaku dia bertemu dengan Nabi SAW, dakwa-dakwi mereka itu, datang dalil. Kerana itulah yang diajar oleh Al-Quran. Ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, katakanlah jika kamu benar, bawa bukti, burhan. Ya, what is your evidence? Show us your proof. Ini biasa di mana terpakai ni? Lazim terpakai di mana? Iaitu di mahkamah. Betul kan? Mahkamah. Seorang yang didakwa dan mendakwa, dua-duanya kena datang bukti. Ya, kalau yang didakwa tak boleh datang bukti, dia bersumpah. Ya, sebab tak ada bukti lagi dah. Ya. Di tanah awak dia kata di tanah dia, awak mengaku di tanah awak. Awak pertahankan. Awak ada bukti tak? Saya tak ada bukti je, geran saya pun dah hilang. Jadi macam mana dia nak defend diri dia? Ya. Last resort, bersumpah. Itu contoh. Ya, itu Islam menegakkan keadilan dalam peradilan. Jadi khusus ini disebut bagi orang-orang yang menegakkan hukum, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan asar. Ya. Mana apa asar? Ya, jadi pastikan, ya, kesimpulan sini adalah apa-apa saja, ya, yang dibuat, apa-apa saja yang didakwa, hendaklah didatangkan dengan dalil. Dan dalil dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sebagaimana contoh tadi, dua orang tabi'in mengaku bertemu dengan Nabi SAW, maka mereka mendatangkan dalil. Ya, mendatangkan dalil, datangkan fakta. Ya, lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu setelah meneliti fakta yang mereka kemukakan, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ya, faqad ra'aituhu. Sesungguhnya kamu telah melihat Nabi SAW. Baik. Ini adalah faedah. Ya, faedah yang sangat agung. Jadi berpegang teguhlah dengan asar, kata Abdullah bin Al-Mubarak. Ya, apa makna asar? Iaitu kalau bahasanya bekas. Ya, bekas-bekas. Bekas asar. Macam tapak kaki kita berjalan tu, ada bekas kan? Itu asar tapak kaki. Ya. Kalau dalam istilahnya ialah apa-apa saja yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dan daripada para sahabat yang mulia dengan sanad yang sahih. Maksud di sini adalah sanad yang sahih. Sebab dalam ilmu hadis, ya, sesuatu hadis yang didatangkan itu hendaklah dipastikan kesahihannya. Sebab Islam meletakkan syarat apa saja berita mesti benar. Ya, bagaimana untuk menguji, ya, kebenaran, ketulisan sesuatu fakta atau informasi atau maklumat yang disampaikan atau yang didengar? Maka Islam memiliki satu ilmu khusus, dipanggil ilmu apa? Sanad. Ya. Cek sanad dia. Apa makna sanad? Ya, apa makna sanad? Apa makna sanad? Sanad adalah jalan yang sampai pada matan. Jalan yang menyampaikan pada matan. Teks hadis tu. Teks ungkapan dia. Ya, dia ucap, tapi ucapan dia tu dapat daripada mana? Dia lah mula-mula tu kan, dia menyampaikan. Dia tu dapat daripada mana? Kalau dalam mimpi tadi, dia sajalah, sebab dia yang mengalaminya. Tapi boleh cek tak matan dia tu? Boleh. Ya, sanad dia orangnya. Ya. Orangnya barangkali kita terkenal dia sebagai penipu. Terkenal penipu. Tapi cek mata dia, mimpi tu, mimpi. Ya. Bila dia explain semua, sama. Benarlah mimpi dia. Ya. Sebab mimpi boleh saja jadi alami oleh orang yang jahat atau orang yang baik, betul kan? Tapi kalau dalam hadis atau asar daripada sahabat Nabi SAW, maka hendaklah ditelusuri dengan lebih detail. Tak berpada dengan matan. Walaupun matannya sama, comply dengan Quran, sama dengan hadis-hadis yang lain, tapi cek dulu, iaitu sanad. Ya, jalan yang menyampaikan pada matan, iaitu apa? Rantaian, ya, para perawi, ya, yang sampai kepada matan. Ya. Contoh hadis-hadis yang telah kita pelajari ini. Ya, last dia punya sanad sampai pada siapa? Sahabat. Betul kan? Sahabat Nabi SAW memang tak dipertikaikan lah. Tapi sebelum sahabat tu tabi'in tu siapa? Ya, sebelum tabi'in tu tabi'in. Sebelum tu siapa? Sebelum tu siapa sampai kepada pengumpul hadis itu. Ya, yang sampai pada kita seperti ya Sunan Sita,
Imam Bukhari rahimahullah itu adalah penghimpun dia. Yang menghimpun, mendengar daripada si A, si B, si C, si D sampai pada sahabat, sampai pada Nabi SAW. Maka dalam rantaian sanad itu, maka datanglah ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini kekhususan yang tak dimiliki oleh mana-mana ilmu dunia. Ya, Allah jaga agama sampai begitu sekali. Bukan saja dalam ilmu hadis, dalam semua bidang, ilmu akidah, ilmu tauhid, semua sanadnya tersambung, bahkan terjaga sampai saat ini. Ya, nanti akan datang penjelasan perkataan kedua, iaitu ya perkataan Ibnu Sirin. Masya Allah. Ya, jadi ya, asar yang sahih baru boleh diterima sebagai bukti, ya, sebagai fakta, sebagai bahan hujah. Ya, dan ini dijelaskan secara khusus panjang lebar dalam ilmu mustalah hadis. Ya, jadi asar yang sahih, ya, yaitu melihat ditinjau daripada ya dirayah dan riwayah. Ya, riwayahnya adalah sanadnya, dirayahnya adalah matan. Sebab nanti berlaku juga sanadnya sahih tapi matannya pun tak sahih. Ya, mesti selaras kedua-duanya. Ini ilmu yang very kompleks. Bukan kompleks maksudnya, dia ilmu yang teknikal, sangat teliti, sangat sempurna ilmu ini, yang telah digubal, disusun oleh para ulama. Yang tentunya itu semuanya adalah daripada ya hidayah yang Allah berikan ilmu itu kepada para ulama yang takhasus dalam menjaga ilmu hadis. Sebab tu ilmu hadis adalah ilmu yang sangat mulia. Jadi sanad yang sahih, ya, secara ringkas para ulama sebut sanadnya mesti bersambung, muttasil. Ya, bersambung. A dengar daripada B, B dengar daripada C, C dengar daripada D, D dengar daripada E, dan sampai pada Nabi SAW. Kemudian para perawi yang meriwayatkan hadis itu setiap yang tabaqah itu setiap peringkat perawi-perawi itu adalah seorang yang adil, tak dikenali sebagai pembohong, penipu. Ya. Dan yang ketiganya para perawi itu adalah mereka yang dhabit, kuat ingatan dia. Ya, sama ada ingatan dia berusi ya hafalannya di dadanya atau dalam kitab. Ya. Kemudian ya tidak ada cacat dan tidak ada illah pada hadis itu. Masya Allah, teliti tadi, teliti. Ya, sehingga para ulama bercengkam mata habis usia. Ya, nak memeriksa semua ini, merumuskan, ya, membuat satu kaedah-kaedah yang baku sampai sekarang. Ya, dan setiap zaman sampai sekarang, ya, pasti akan ada para ulama yang berkecimpung dalam ilmu ini untuk menyemak kembali ya hadis-hadis yang sampai, ya, untuk mengesahkan ya benarkah hadis ini sahih atau tidak dan sebagainya, dengan menulis buku yang pelbagai berjilid-jilid tebalnya. Di antara mereka itu di zaman kita yang sangat besar jasanya dalam menghidupkan dan menghasilkan kitab-kitab yang sangat banyak dalam ilmu ya al-jarh wa ta'dil, iaitu mentahqiq, mentakhrij hadis, iaitu Syekh ya al-Imam ya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Masya-Allah, dunia terhutang budi kepadanya. Dan maraklah ya ilmu hadis, ramailah para ulama yang berkecimpung dalam bidang ini, yang menghabiskan usia mereka untuk meneliti, menjaga hadis-hadis Nabi SAW dan mengajak umat agar berjalan di atas ya kesahihan hadis di dalam beramal dan seumpamanya. Masya Allah, sungguh ulama hadis mereka adalah keluarga Nabi SAW. Ahlul hadis hum ahlun Nabi. Wa illam yashabu sahibu anfas wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Indah sekali untayan ya penyair menyebutkan tentang ahlul hadis, mereka adalah keluarga Nabi SAW. Walaupun tak bersahabat dengan jasadnya, tapi mereka ya dengan Nabi SAW menarik nafas-nafasnya bersama dengan Nabi SAW. Apa tidaknya membaca ucapan Nabi SAW seolah-olah ya mereka berada di posisi Nabi SAW. Betul kan? Membaca ya kalam Nabi SAW. Dan mereka setiap kali itu berselawat kepada Nabi SAW. Baik, asar yang terakhir Syakir, yang 415. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن الشمال قال أنبأنا ابن عوف عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. Masya Allah, ini adalah asar perkataan tabi'in yang sangat ya yang sangat terkenal dan merupakan salah satu kaedah yang sangat agung yang dipegang khusus bagi orang-orang yang ya menuntut ilmu, berguru ya di dalam menuntut ilmu dan mewarisi ilmu. Yaitu yang berkata Ibnu Auf memberitahu kami dari Ibnu Sirin ya rahimahullah. Ya, Ibnu Sirin ini salah seorang ulama tabi'in juga. Ya, sezaman dengan Abdullah Al-Mubarak, cumanya dia lebih muda.
Iaitu dia lahir 2 tahun sebelum kewafatan Umar radhiyallahu an, yang menjadi khalifah yang kedua ketika itu. Dan dia meninggal pada tahun 110. Ya, sezaman. Tapi tak dapat bertemu dengan Abdullah Al-Mubarak sebab Abdullah Al-Mubarak muda. Lahir pada tahun 118 tadi. Maknanya tak sempat jumpa. Sebab Ibn Sirin meninggal pada tahun 110 Hijrah. Beza 8 tahun atau 9 tahun. Jadi apa kata Ibn Sirin radhiyallahu rahimahullah? Ya, hadzal haditsu dinun. Ya. Agama hadis ini adalah agama. Hadis. Ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama. Ya, kamu maka lihatlah dari manakah kamu mengambil agama kamu. Ya, dalam perkataan Ibn Sirin yang lain adalah ini yang lebih terkenal. Apa kata dia? Al-isnadu minad din. Walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad adalah bahagian daripada agama. Seandainya bukan kerana sanad, maka siapa saja boleh berkata apa yang dia hendak. Ikut dia nak bercakap. Nampak tak? Ini terjaganya agama. Yang terjaganya agama ini adalah adanya sanad. Ya, sehingga Al-Quran pun bersanad. Betul kan? Bacaan kamu ni bersanad tak? Saya sanad. Sanad saya sampai pada Nabi SAW. Ini guru saya, ini guru saya, ini guru saya. Ya. Kamu menyampaikan hadis-hadis dalam kitab Syama'il ni. Ya, menceramahkan, menyampaikannya daripada awal sampai akhir. Kamu memiliki sanad tak kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ni? Kamu dengar ke daripada mulut guru kamu sampai kepada pengarang Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah? Tapi sanad yang dimasukkan di sini bukan daripada kita. Daripada Imam Abu Isa At-Tirmizi. Itu yang valid. Di situ diukur. Kalau di ilmu jarh wa ta'dil lepas pada Imam Abu Isa At-Tirmizi sampai kita, jadi do'if terus hadis tu. Sebab apa? Ketidakadilan, tak penuh piawaian perawi. Tapi dari sudut sanad ini, iaitu yang dinilai hadis itu benar atau tidak bermula daripada pengumpul hadis tu. Ya. Tu. Setelah contoh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah atas dia. Ya, maka dia letakkan piawaian 5 tadi. Ya, yang pertama hadis tu mutasil tak? Bersambung tak? Perawi tu ya, kuat ingatan tak? Ya, adil tak? Ada syaz tak? Ada ilah tak? Tu semua. Ini semua memerlukan apa? Kecerdasan. Sebab itu ulama yang terlibat dalam ilmu hadis ni adalah ulama kelas A. Bukan kelas F. Tak lulus, periksa, bukan. Yang paling cerdas. Sebab itu ulama hadis ni semua cerdas. Sebab apa? Otak dia mesti super. Ya. Fotografi memory, boleh ingat ni. Bila sebut contoh tadi kan. Contoh tadi, Imam Tirmizi rahimahullah terangkan biografi siapa? Yazid Al-Faris. Sebab ada juga situ, Yazid juga namanya. Tapi bukan Yazid Al-Faris dia Yazid Al-Raqasi. Dia Yazid Al-Faris. Iaitu gelaran Al-Faris. Al-Faris ni merujuk kepada apa? Paris ke? Bukan. Rupanya ni Al-Parsi contohnya. Ini semua very detail ni. Ya. Banyak hal yang perlu dia tahu. Bila dia lahir, siapa sezaman dia, siapa guru-gurunya, ya, siapa ibu bapanya, apa gelarannya, berapa nama dia ada, bila dia mula belajar, ya, dan sebagainya. Contoh, ya, macam ya, Abdullah Al-Mubarak ni menjadi ulama hebat di zaman dia. Tabi'in yang menjadi rujukan. Ya, sehingga disebut biografi dia tu bukan setakat dia lahir di mana dan sebagainya. Dia menuntut ilmu bila dia mula menuntut ilmu. Sehingga dia ketahui sampai detail begitu. Dia menuntut ilmu ketika umurnya baru dah 20 tahun baru menuntut ilmu. 20 tahun baru masuk kelas. Baru pergi belajar. Tapi menjadi alim kabir. Tabi'in yang kabir. Masya Allah. Ya, sampai detail. Bahkan ada ulama tu menuntut ilmu umur 50 tahun baru menuntut ilmu. Itu kan biasa sampai sekarang. Ada orang dia belajar bukan jurusan agama. Ya, butuh huruf dia buat agama. Ambil ijazah keluar bahasa Perancis. Ambil bahagian farmasi. Ya. Macam-macam lah dia ambil engineering ke kedoktoran. Tapi bila dia keluar ijazah tu tiba-tiba Allah bagi hidayah pada dia. Dia minat jurusan agama. Mulai hari tu dia mula belajar. Akhirnya menjadi ulama hebat. Betul kan? Itu tak mustahil. Tak ada satu yang mustahil. Itulah dahsyatnya kemahuan. Ya. Sebab itu, bila orang itu ada kemahuan, Allah pasti akan beri pada dia. Sama ada cepat atau lambat. Ya. Sebab itu, umur kita walaupun dah 60, kemudian Allah berikan kesedaran. Ya Allah, aku ingin menuntut ilmu. Aku ingin menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Kau sampaikanlah kepada aku ilmu. Supaya aku nanti boleh menyampaikan. Dengan itu Allah bagi dia jalan. Ya. Dia cerdas, dalam tempoh 3 tahun, 4 tahun saja dia sudah jadi alim kabir. Allah bagi dia keistimewaan, seolah-olah bumi dilipat bagi dia.
Ya, kitab yang ribuan itu dia baca. Allah bagi kecerdasan pada dia. Cerdas dia boleh memahami seluruh kitab dengan cepat. Sebab ada orang sejak kecil sampai besar belajar tak faham. Ini adalah nikmat. Ya. Contoh, kita dah sebut sahabat Nabi SAW, siapa di antara mereka yang masa pendek tapi menjadi alim yang sangat luar biasa? Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 4 tahun je bersama Nabi SAW, tapi hadis paling banyak dia riwayat. Sehingga dia jadi rujukan. Tengok dalam Syam'i Muhammadiyah ni, banyak tak hadis? Banyak. Masya-Allah. Ya, jadi ya, usia bukan faktor untuk seseorang menjadi alim. Ya, bukan kelaziman. Ya, ada pengecualian. Orang-orang yang Allah berikan keistimewaan. Contoh tengok Abdullah Al-Mubarak. Bukan belajar daripada kecil. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, kecil-kecil lagi 6 tahun, 7 tahun dah hafal Quran. Di umur 20 tahun baru belajar. 20 tahun kira muda lagi lah. Baru masuk universiti, betul kan? Ya, ini umur 50, 60, 70. Ya, Masya Allah. Jangan berhenti belajar. Jadi, Ibn Sirin rahimahullah mengatakan, ya, agama itu adalah, ya, sanad itu adalah bahagian daripada agama. Hadis itu adalah bahagian daripada agama. Maka kalau bukan kerana sanad, ya, kalau bukan kerana sanad, ya, maka siapa saja boleh berkata apa saja. Ya, jadi Ibn Sirin bagi satu kaedah, lihat dari mana kamu mengambil agama. Jadi apa dia maksudnya ni? Nak belajar agama, pertamanya pilih guru yang betul. Jangan salah pilih guru. Ya, sebagaimana yang telah kita sebut contoh teladan yang sangat agung, yaitu salah seorang yang ulama salaf yang lahir pada kurun hujung terakhir, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Betul kan? Yang ramai orang menasabkan akidah kepadanya. Tetapi Abu Hasan telah berlepas diri daripada akidah yang mereka nasabkan kepadanya. Dia belajar dengan bapa tirinya Ali Al-Jubai, pemuka Mu'tazilah di zamannya. Berapa lama belajar? 40 tahun. Ya, Nabi SAW diangkat menjadi Nabi SAW ketika usia 40 tahun. 40 tahun lama tak? Terlalu lama. Ya, rupanya belajar dengan salah guru. Sesat lagi menyesatkan. Tapi Allah sayang kepadanya. Allah beri hidayah, beri kesedaran. Akhirnya dia bertaubat daripada akidah Mu'tazilah. Jadi ini adalah faedah yang sangat penting. Ya, sebab itu guru yang benar senang saja kriteria ni. Iaitu para guru, para ustaz yang berjalan di atas jalannya Nabi SAW. Ya, ketika mana mereka menyampaikan Al-Quran, ya, ketika mana mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, mereka sangat teliti. Sebab apa? Di sini sebut, yaitu apa dia? Hazal hadisu dinun. Hadis adalah agama. Jadi kalau ada penceramah yang bermudah-mudah menyampaikan hadis, ya, ni hadis tu hadis, lafaz dia pun tak betul, ya, dengan nada yang tak betul, ya, cara periwayatan yang salah, ya, kemudian didapati hadis tu banyak pula yang mungkar, yang maudhu. Orang seperti ini jangan jadi guru. Walaupun orator, very good orator, sehingga mengalir air mata orang, jangan. Ya, kerana mudaratnya lebih besar. Jadi menunjukkan apa? Ya, urusan agama adalah urusan yang sangat besar. Maka pastikan ianya adalah sahih, sabit, soreh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad adalah merupakan ciri kekhususan umat ini. Sebab itulah kita sangat dituntut, ya, di zaman kita ini untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kalau boleh carilah, ya, berusaha sekuat mungkin untuk apa saja kitab-kitab yang kita pelajari itu, ya, tersambung sanadnya kepada pengarang kitab. Kenapa? Menghidupkan, yaitu tradisi atau sunnahnya para salaf. Ya, walaupun kita dalam rantaian itu tak dikira sebagai perawi yang sikoh dan sebagainya. Sebab apa? Sudah tidak dinilai lagi orang yang datang kemudian. Yang dinilai adalah daripada pengumpul itu, ya, pengumpul-pengumpul hadis dan sebagainya. Adapun kita kerana apa? Menerusi tradisi yang kita ni belajar, iaitu ilmu yang kita dapat itu tersambung, ya, sanadnya sampai kepada, ya, pengarang kitab itu. Ya, seperti mana kita mempelajari kitab ini, yaitu, ya, Syama'il, ya, Muhammadiyah ini, alhamdulillah, ya, saya telah, ya, mempelajarinya dan duduk di dalam majlis ini, ya, iaitu sebanyak 3 kali untuk mendengar majlis periwayatan sama hadis ini, ya, secara sempurna, ya, yang berjumlah 415 ini, ya, di dalam 3 majlis. Ya, 2 majlis itu, ya, majlis yang sempurna, mendengar langsung, berada di dalam majlis itu, dan, ya, satu daripadanya adalah, ya, di mana, ya, periwayatannya sampai kepada hadis yang tertentu, kepada sebahagian, hampir separuh keseluruhannya, kemudian selebihnya diriwayatkan secara ijazah. Ya, semoga bermanfaat, ya,
dalam kita majlis pembacaan hadis di Nabi SAW yang berkaitan dengan kepribadian Nabi SAW. Ya. Kita bersyukur kepada Allah, tak ada ucapan yang boleh kita ucapkan melainkan alhamdulillahilladzi, ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah menyampaikan, Allah menyempurnakan ya apa yang kita hajati supaya kita dapat selesai daripada majlis kita yang pertama di dalam mengambil faedah daripada kitab ini yang kita mulai pada 1 hari bulan November 2020 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1442 Hijrah, iaitu pada hari yang pertama, hari Ahad selepas subuh, ya, pada jam 6.30 pada sesi pengenalan, dan itu adalah majlis yang pertama. Dan alhamdulillah pada pagi ini, ya, sebagaimana kita memulai pada ya pagi subuh, kita juga mengakhiri majlis kita ini yang ke-53 pada waktu subuh setelah selesai solat subuh, iaitu pada bertepatan 23 November 2020, iaitu selama 23 hari yang merangkumi 53 pertemuan. Di dalam kita membacakan hadis daripada yang pertama sampai ya asar. Dua asar ini 415. Ya, bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Itu hari Isnin, ya, 6.30, dan insya-Allah sebentar lagi akan selesai, yang menghampiri jam 8. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah kita dapat mendengar penjelasan-penjelasan secara ringkas, ada masanya, agak detail, dan tentunya di dalam penjelasan-penjelasan itu terkandung kesilapan. Ya, kadang-kadang setiap kuliah setelah itu disemak kembali ada yang tersilap. Ya, semoga kesilapan-kesilapan itu dapat diperbetulkan, ya, untuk kita memperbaikinya untuk kuliah-kuliah akan datang. Sekiranya diulang kembali, ya, pengajaran, ya, atau majlis pembacaan kitab ini. Dan begitulah, ya, para guru kita sering mengulang-ulang, ya, satu kitab berulang-ulang kali, supaya dengan itu akan meningkatkan, akan menjaga, ya, peningkatan iman kita, apatah lagi khusus yang berkaitan dengan pribadi Nabi SAW. Sering diulang, ya, itu akan menanamkan kecintaan yang sangat dalam kepada Nabi SAW. Dan sebagai bukti salah satu kecintaan kita pada Nabi SAW, dengan asbab itu kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala ketika kita hidup, ya, sekurang-kurangnya ya sekali Allah kurniakan kita dapat bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, sesuai dengan bab yang ke-56 tadi, iaitu, ya, bermimpi melihat Nabi SAW, ya, di dalam tidur, iaitu ru'ya fi ru'yati Rasulullah SAW fil manam. Dan sudah tentu yang sangat kita berhajat nanti di negeri akhirat kita akan mendapat syafaat Nabi SAW, dapat berkumpul, berhimpun bersama dengan Nabi SAW, ya, bersama dengan pengarang kitab ini sudah pastinya, iaitu Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi, kerana besarnya jasa beliau rahimahullah, sehingga kitabnya menjadi kitab yang terunggul, yang pertama, yang paling banyak dipelajari, yang paling banyak dibacakan di dalam majlis-majlis pembacaan hadis, khusus berkaitan dengan Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat, ya, majlis yang telah kita lalui, ya, bersabar sehingga selesai. Semoga Allah menerima amal-amal kita ini sebagai amal soleh di sisinya, dan menjadikan kita sebagai umat Nabi SAW yang benar-benar menyintai, menyayangi, dan kemuncaknya itulah yang dituntut, meneladani Nabi SAW, ya, khususnya, ya, terhadap apa yang telah kita pelajari dan faedah yang telah kita ambil daripada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Semoga Allah Ta'ala yang mengurniakan kita, ya, sabat, kesungguhan, juhud dan istiqamah di dalam meneruskan, ya, tugas kita selagi hayat di kandung badan untuk melazimi majlis-majlis ilmu. InsyaAllah, semoga Allah memudahkan urusan kita ke depan, dan insyaAllah selepas ini kita akan, ya, mempelajari kitab yang lain, yang mana di dalam majlis kita akan mengkhususkan yang pertamanya tentunya Al-Quranul Karim, yang keduanya adalah hal yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW, yang untuk mendekatkan kedua sumber ini kepada kita, kerana itulah yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita, ya, sebagaimana yang sering kita sebut, iaitu kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang aku tinggalkan kepada kamu, kamu tak akan sesat selama-lamanya jika kamu pegang teguh dengan keduanya, iaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu Al-Quran dan As-Sunnah hendaklah tidak lekang daripada kita, dan itulah yang akan kita cuba dekatkan diri kita, ya, dan kita kesemuanya
begitu juga masyarakat kepada dua sumber ini, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tentunya perkara yang wajib kita berjalan dengannya sepanjang usia kita sehingga kita mati, iaitu hal yang berkaitan dengan akidah. Jadi inilah 3 ilmu yang wajib kita berjalan di atasnya, iaitu Al-Quran, tadabbur terhadap Al-Quran, Al-Hadis, mengambil faedah-faedah daripada ucapan Nabi SAW, dan akidah untuk menjaga keimanan kita agar tepat berjalan di atas jalannya Nabi SAW. Wallahu a'lam. Segala kekurangan, kesilapan sepanjang kita membacakan dan menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW ini, semoga Allah Ta'ala memperbaiki dan mengampuni kita kesemuanya. Semoga Allah memberikan kita faedah yang sangat melimpah ruah, memberikan kita hikmah di dalam memahami ilmu din ini dengan sebaik-baiknya dan berada di atas jalannya para salaf. Wallahu a'lam. Semoga Allah mempertemukan kita nanti di negeri akhirat dan menghimpunkan kita bersama pengarang kitab ini, Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah. Kesemuanya kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.